Frekuensi kami di Pulau Pinang dan di Selatan Kedah serta di Utara Perak 90.2. Ini Bulletin FM, isu semasa dan info terkini. Fokus pagi, Eli Iskandar, Hawa Rizwana dan Izwana Azir. Kita nak menyurut apa yang berlaku di Oscars di Los Angeles malam. Ramai terkejut apabila tiba-tiba Will Smith naik ke atas pentas dan terus, saya tak pasti, menampar atau menumbuk. Saya lebih cenderung kepada menampar Chris Rock dan dunia tergamam akibat tindakan itu. Tetapi awal daripada ceritanya ialah kerana Chris Rock menyindir ataupun membuat lelucu, jenaka tentang suatu penyakit yang dihidapi oleh isteri Will Smith yang dipanggil alopecia. Dan alopecia adalah keguguran rambut dalam tempoh yang singkat dan ketika cuaca sejuk merupakan antara gejala utama dapat dilihat pada individu yang mengidap penyakit alopecia. Maksudnya rambut mereka gugur, tanda-tanda awal ada tumpuk-tumpuk khususnya di bahagian kepala. Dan untuk fahami lebih lanjut tentang alopecia, pagi ini kita bersama dengan Dr. Muniza Akmal, dermatologist Hospital Pakar KPJ Sentosa, Kuala Lumpur. Baik Dr. Muniza, secara ringkasnya dalam bahasa mudah, apa yang boleh kita faham tentang alopecia? Alopecia ni macam yang Hawa tengah dah terangkan tadi, ialah keguguran rambut, hair loss. Alopecia ni ada banyak jenis alopecia. Ada alopecia yang dinamakan areata yang disebabkan oleh autoimmune disease. Areata ni pula ada beberapa jenis lagi. Ada dia punya kata kita panggil alopecia areata. Alopecia tu maksud dia hair loss. Areata ni maksud dia patches, macam tumpuk-tumpuk tu. Macam yang Hawa telah katakan tadi. So ini adalah penyakit autoimmune. Dia kerap berlaku selalunya daripada usia muda lagi dah ada dah. Muda tu berapa muda, doktor? Ada yang daripada kanak-kanak. Kalau daripada dari segi kanak-kanak, yang rambut gugur ni yang paling ramai adalah alopecia areata. Sebab dia ada banyak lagi, ada androgenetic alopecia, ada banyak jenis alopecia lain. Tapi yang kita fokuskan hari ni, saya rasa kita fokus pada alopecia areata kot. Okey. So dalam alopecia areata ni pula, dia yang kita panggil areata ni patches, maksudnya tumpuk-tumpuk. Daripada yang keseluruhan alopecia areata ni, dah 5% akan dapat kita panggil alopecia totalis. Bila kita cakap totalis, maksudnya scalp dia memang semua tak ada hair, tak ada rambut. Ada juga keadaan yang dipanggil alopecia universalis. Satu badan tak ada rambut. Maksudnya eyebrows tak ada, eyelashes tak ada, dia punya ketiak tak ada bulu, semua satu badan tak ada bulu. Itu memang sangat-sangat jarang berlaku. Okey. So alopecia ni, bila kita cakap pasal autoimmunity, maksudnya badan kita yang menghasilkan antibody terhadap sel-sel folikel rambut. So sepatutnya antibody kita ni tak sepatutnya menyerang badan sendiri. Itu yang kita panggil autoimmunity ataupun autoantibody terhadap diri sendiri. Okey, sebab rambut ni ataupun bulu-bulu ni sebahagian daripada badan kita, tapi dia pergi serang pula, dia tak bagi tumbuh. Dia serang kepada hair follicle ni, menyebabkan kawasan-kawasan yang dia kena serang tu tak ada rambut. Okey, baik. Ada sebarang cara untuk merawatnya ataupun yang kita tahu golongan yang mengalami ini memakai wig lah dan sebagainya. Itu yang saya nak tanyakan juga, macam dia serang kita, boleh tak kita serang dia balik? Okey. InsyaAllah kita ada beberapa jenis rawatan. So nombor satu yang macam apa yang tadi kita bagi tahu tadi, kononnya kalau kita boleh pakai wig, kita pakai topi, itu semuanya macam nak camouflage lah kan. Maksudnya kita bukan rawatan ubat-ubatan. Tapi ubat-ubatan pun ada juga. Ubat dari segi ubat yang kita sapu, kita panggil ubat-ubat sapuan. Ada jenis yang ubat makan, ada jenis yang fototerapi, ada immunoterapi. Ada beberapa jenis bergantung kepada apa diagnosis yang sebenar, dia punya keterukan dia. Dan perlu dilihat oleh pakar kulit lah sepatutnya. Jangan risau sebab benda ni, autoimmunity ni, dia bukan jangkitan kuman, dia tak boleh berjangkit kepada orang. Dan dia pun bukan life threatening, bukan kanser. So kita mesti berfikiran positif. Okey, baik. Sebab salah satu penyebab dia adalah stres. Bila kawalan emosi tu tidak betul,
lagi banyak rambut yang akan gugur. Okey, Okey, baik. baik. Doktor, Lebih banyak. Doktor, Hawa ni dah tak sabar-sabar tanya soalan ni. Saya pun ada soalan tanya. Soalan Okey, saya okey. ringkas je tapi doktor jawab lepas ni. Soalan saya kalau Okey. makan ada kata benda ni berlaku kalau banyak makan mi segera. Itu satu soalan. Hawa nak tanya soalan juga kan? Saya nak Okey. tanya keadaan dekat Malaysia ni macam mana sebab ada yang kata ni biasanya berlaku di negara musim sejuk je. Baik, kita jawab selepas ini. Terus bersama kami, Bulletin FM. 90.2 FM kepada anda yang sedang mendengarkan Fokus Pagi bersama Ali, Hawa dan Izwan yang berada di Pulau Pinang. Dan sekarang ini kita nak bicarakan apa yang berlaku di industri hiburan semalam di Hollywood apabila pelakon Will Smith menyerbu ke pentas Oscar dan menampar muka pelawak Chris Rock selepas beliau berjenaka tentang isteri Will Smith, Pinkett Smith, dalam insiden malam gala yang tular baru-baru ini kerana Chris Rock mempersendakan Pinkett Smith yang botak kepalanya tapi disebabkan penyakit alopecia. Tapi dalam lawak tu dia tak sebut tentang penyakit tu. Ya. Dia sebut tentang Kepalanya botak. tak sabar nak tengok satu filem ni G.I. Jane 2 katanya sebab watak atau filem yang pertama G.I. Jane ni lakonan Demi Moore memang dibotakkan kepala. Jadi dirasakan itu satu lawak jenaka yang agak sensitif dan tidak berperi kemanusiaan lah. Baik. Tu jadi Will Smith naik ke pentas dan kemudian bertindak seperti mana yang heboh satu dunia. Jadi Tahu, kita ya. tumpukan kepada apa itu alopecia. Kita masih bersama dengan Dr. Muniza Akmal. Beliau adalah dermatologis di Hospital Pakar KPJ Sentosa, Kuala Lumpur. Pernah saya ada seorang kawan yang mengalami masalah tumpukan botak ni dan tapi saya tak tanya dia lah. Orang-orang di sekelilingnya kata ni sebab suka makan mi segera ni. Itu jadi macam tu. Okey, komen doktor? Okey, ni semua mitos Mitos Mitos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami pun belum sarapan. Boleh makan lah yang segera nanti. tapi sebenarnya kita suggest untuk proper nutritional punya diet Alright. kan. Cumanya memang ada kalau nutritional kita panggil kekurangan nutrisi memang boleh menyebabkan rambut gugur. Contohnya macam kalau tak cukup iron, tak cukup zinc, jenis-jenis yang memang sangat-sangat tak makan lah kita panggil. Tu yang malnutrition. Malnutrition memang boleh menyebabkan hair loss, rambut gugur. Okey, Tapi baik. bukan alopecia areata. Doktor, ada juga yang dikongsikan keguguran rambut ni dalam tempoh yang singkat dan ketika cuaca sejuk itu antara gejala utama. Tapi kalau Malaysia ni bukanlah satu negara yang ada salji, cuaca dia sejuk melampau. Jadi adakah di Malaysia ni alopecia satu benda yang lazim, terutamanya alopecia areata ya doktor? Ya, dekat klinik kita memang kita kerap lah jumpa dengan alopecia areata. Tak kira lah di musim, kita tak ada musim sejuk, musim panas, sentiasa musim panas kan kita. Ada So satu lagi memang, musim durian. Durian. Jadi tak kira Tidak musim ke? lah sebenarnya. Dia tak ada kira musim. Baik. Dia sebab dia autoimmunity ni bila-bila dia boleh berlaku. Tapi kalau ada family history, genetic factor, dia lebih berisiko untuk nak dapat lah. Apakah autoimmunity ini boleh berlaku tanpa genetic factor, doktor? Boleh, Oh. boleh. Autoimmunity ni memang berlaku dengan sendiri sebab dia automatically memang imun kita tak betul lah katakan dan dia juga boleh dikaitkan dengan penyakit-penyakit autoimun yang lain. Bukannya semestinya walaupun kebanyakan masanya kita nampak alopecia areata ni berkenaan dengan scalp hair saja, tapi dia boleh berkait dengan kuku, boleh berkait dengan ada penyakit kulit yang lain macam vitiligo, autoimun yang lain lah tumpuk-tumpuk putih tu. Okey, doktor. SLE. Lelaki ke perempuan yang kerap mengalami ni? Dua-dua lebih kurang sama. Tak ada nak kata predominant lelaki atau perempuan. Jadi doktor, tanda-tanda awal dia yang boleh kita tahu untuk cepat-cepat jumpa doktor sebab kita tak naklah bila dah terlambat kan? Betul. Kalau kita dah nampak hair loss, sebab memang dalam fasa rambut ni ada fasa yang dia naik tengah grow, ada fasa dia tengah resting, ada fasa dia tengah shedding, dia gugur. Tapi kalau gugur ni lebih daripada 10% daripada biasa, itu abnormal. Dan kalau ada botak-botak yang kita nampak bila kita sikat, rambut tu keluar lebih pada 100 rambut, katakan macam tu. So itu memang signifikan. Okey, so dekat mana dia punya tumpuk-tumpuk tu? Kadang-kadang bukan dekat kepala tau. Kadang dia boleh jadi dekat kawasan beard, di tengah-tengah beard tu ada tumpuk. Ada yang berlaku dekat eyebrows. Tengah-tengah eyebrows tak ada rambut. Itu pun sebenarnya adalah simptom-simptom alopecia areata. Tiba-tiba Sebab saya dia rasa macam hair nak check follicle- bulu kening. Ada Betul. Ada pesakit kita yang memang bulu kening tak ada.
Dia start dengan bulu. So hati-hati sebab bila kita cakap pasal rambut ni sebenarnya bulu rambut ni bukan dekat kepala saja, tempat lain pun ada juga sebenarnya Okey, Cop, doktor, maknanya kalau misalkan tak ada di tempat tertentu di bahagian kening ke, di bahagian dagu ke, ada kemungkinan ia akan berlaku di tempat lain ataupun kalau kat situlah. Okey, dia kan susah kita nak predict. Kadang-kadang dia boleh spontaneously, secara spontan dia hilang sendiri. Contohnya kalau katalah ini berlaku disebabkan oleh faktor stres. So bila stres tu dah okey, nanti dia pun akan okey sendiri. Tapi setengah orang tu makin lama makin banyak tumpukan dia. So bila makin banyak tu memang kena rawatan lah. Memang kena datang, make sure tu diagnosis alopecia areata bukan penyakit lain. Sebab penyakit lain rawatan dia lain. So kena jumpa pakar kulit. Okey. So jumpa pakar kulit yang bertauliah, kita buat diagnosis sebenar. Sebab kadang-kadang kalau kita tak pasti, kita mungkin kena buat skin biopsy. Kita ambil biopsy kulit sikit, kita hantar pergi lab, tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey. Kadang-kadang ada beberapa jenis darah yang kita nak ambil juga. Kita nak tengok kan. Pastikan untuk dapatkan rawatan yang tepat ya. Dr. Muniza Akmal, dermatologis Hospital Pakar KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Okey, pastikan kita termaklum tentang perkara ni dan kalau awal-awal dah nampak tanda-tanda tu, terus dapatkan konsultasi daripada doktor.